San, sepatutnya awak biarkan Mama tahu semua ni adalah keputusan daripada kita. Tengok, awak dah buat Mama kecil hati dengan awak. Macamlah yang akan beri apa-apa perubahan. Anyway, saya kenal mama saya tu macam mana. Mula memang dia akan marah, lama-lama dia akan okey. So, awak tak payah nak risau. Kita akan dapat hidup kita semula as a single person. Okay? Nampaknya kita masih lagi tak boleh nak lari dari antara satu sama lain. Itulah. Tapi jangan risau. Setakat ni kita okey. Alright. So, kita back to normal. Macam sebelum ni. Kita kawan. Okey, kita kawan. Tapi awak tetap tak boleh masuk campur kehidupan peribadi saya. Tidak terungkap dengan ras. Itu dia antara sedutan daripada drama Cinta Hati Batu yang ada kaitan dengan topik kita pada hari ini, Mahligai Berpura-Pura. Betul tu. Dan kita pun tak nak membuang masa lagi sebab sudah pun terhubung dalam talian sekarang ni bersama dengan kami 3 orang tetamu yang cukup istimewa. Elok kalau kami perkenalkan. Kita bersama dengan Encik Fazli Yusof yang merupakan seorang perunding motivasi. Assalamualaikum Encik Fazli. Selamat tengah hari. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Terima kasih. Sama-sama. Dan kita juga bersama dengan Sharifah Syahura dan juga Isay Fazli Syam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Yaina Sagita, apa khabar? Okey, ketiga-tiganya sihat ya? Baik, alhamdulillah. Okey, bagus. Okey, baik. Kita nak terus ke topik kita pada hari ini, Mahligai Berpura-Pura. Mungkin kita mulakan dengan Encik Fazli dahulu. Encik Fazli, perkataan berpura-pura tu kita sering kali berkaitkannya dengan pelbagai topeng yang manusia pakai kan. Tapi ini dalam aspek rumah tangga, berpura-pura ni antara situasinya adalah mungkinlah kita tak suka apa yang pasangan kita buat tapi kita perlu berpura-pura. Mungkin mukadimah daripada Encik Fazli sendiri berkaitan topik kita. Oh, menarik sekali dan saya rasa tajuk ni mungkin relevan kepada ramai orang. Cuma kadang-kadang ada perkara yang disimpan kan. Kadang rasa kalau ikutkan hati tu selalu terluka kan. Tapi tutuplah luka tu sebab nak jaga benda yang lebih penting kan. Dan sebenarnya ada beberapa sebab lah kadang-kadang. Sebab dalam perkahwinan dia ada beberapa tujuan perkahwinan. Yang pertama yang biasa kita sebut ialah tujuan emosional, iaitu ingin dikasihi kan. Ingin dikasihi, ingin mengasihi dan dikasihi, itu yang pertama. Yang kedua adalah tujuan fizikal, iaitu fisiologi tubuh kita memerlukan pada pasangan. Dan yang ketiga keperluan sosial, iaitu relate juga dengan emosional, iaitu kita perlu berkeluarga. Dan bila kita perlukan elemen-elemen ini, berkeluarga adalah satu keperluan. Tapi tak semua kita dapat dalam perkahwinan tersebut. Jadi bila tak dapat tu kadang-kadang dia terpaksa mempertahankan perkara-perkara tertentu dalam perkahwinan. Pada ketika itu mungkin kita kata berpura-pura lah, sama ada baik ataupun tidak kita boleh bincang lagi. Menarik juga bila Cik Fazli kata begitu. Dan kepada Isay dan juga Syahura, yang nak tanya dahulu kepada Kak Syahura kita. Kalau kita lihat kan Kak Syahura, sekarang ni ramai orang yang sudah pun mendirikan rumah tangga yang tak kisahlah baru ataupun lama. Tetapi kadang-kadang bila kita bersama dengan pasangan kita ni, ada sesetengah perkara yang kita tak berapa suka pasangan kita lakukan. Dan terpaksa, ini yang kita maksudkan pada topik kita pada hari ini, terpaksa berpura-pura yang seolah-olah kita tidak mengapa dengan perkara yang dilakukannya itu. Adakah ini sesuatu yang wajar dilakukan untuk memastikan kesejahteraan dan keharmonian rumah tangga itu? Okey, betul.
Betul, anak macam dah kahwin Okay. Betul, memang kita kadang-kadang ada certainty yang kita tak akan rasa macam tak puas hati dengan pasangan kita. Tapi okey, mungkin dia dah membesar dengan cara begitu dan kita nak ubah bukannya sedetik, bukan seminit macam tu. Kita perlu ambil masa untuk mengubah keadaan tu menjadi lebih baik. Dia mungkin dia tengok orang kalau lihat dia macam mana. Kalau boleh ubah dalam masa sebulan lah, tapi kita berkahwin kan nak lama bersama mereka. Betul. Kita ubah dengan cara kita lah supaya ia akan sebati dengan bagaimana kehendak pasangan masing-masing lah. Maknanya Jadi kadang-kadang ni sebenarnya kita perlu berpura-pura. Betul ataupun tidak? Berpura-pura saya tak ada dalam hidup saya berpura-pura, melainkan style saya kalau siapa kenal sangat berterus terang. Jadi mungkin membuatkan pasangan akan memahami saya, maknanya dia akan cuba mengubah diri dia juga. Kalau ikut style saya lah. Kalau berpura-pura depan orang tu mungkin ada, tak tipulah kalau tak ada. Mesti ada berpura depan orang. Tapi dengan pasangan saya jarang akan nunjuk kepura-puraan saya. Sebab nanti yang tidur sekatil sebantar pun kita dengan pasangan kita nak berpura-pura macam mana pula tu. Betul. Okey, baik. Ise, kalau tadi Kak Syaura dah kata dia tak tipulah kalau tak pernah berpura-pura depan orang. Ise sendiri, mungkin Ise boleh berkongsi. Pernah tak berpura-pura situasi di mana mungkinlah kan ada sedikit pertelingkahan bersama dengan isteri tetapi terpaksa pergi majlis ke apa, tapi bila bersua muka dengan orang lain kenalah berpura-pura macam kita happy-happy, tak ada apa yang berlaku. Pernah tak situasi macam tu, Ise? Okey, mahligai pura-pura untuk Isai. Sebab Isai dengan isteri, dengan Aimi ni kawan daripada sekolah. So kita daripada sekolah memang tak pernah pura-pura dan dia boleh, masa kecil-kecil dulu dia boleh kutuk saya boleh kutuk dia. Dan sekarang di rumah saya akui saya pernah berpura-pura. Tapi bukan depan isteri, bukan dengan isteri. Dengan anak-anak di rumah, saya jujur cakap saya selalu berpura-pura. Sekiranya saya balik ke rumah, saya membawa masalah dari luar, katakanlah masalah tempat kerja, masalah tentang bisnes, kita ada sedikit stres. Tapi dengan anak-anak, jangan sekali-kali kita tunjuk kita bermasalah. Kalau kita sedih, keras macam mana pun, kita pura-pura kita happy sebab kita tak nak tunjuk masalah kita depan anak-anak. Itu penting sebab itu adalah pendidikan untuk anak-anak juga supaya anak-anak tidak terdedah dengan masalah mak ayah. Tapi saya dengan isteri, saya menjadikan bilik tidur tu sebagai medium untuk saya kongsi. Tutup pintu, anak kat luar, I stress lah pasal ni, pasal bisnes tu, pasal ni, pasal tu. Dan di situ adalah bilik tidur kami memang langsung tak boleh ada pura-pura. Semua kena jujur. Tapi depan anak-anak kadang-kadang kita terpaksa pura-pura untuk apa? Sebab untuk perkembangan pendidikan anak-anak sendiri. Maksudnya anak-anak membesar dalam keadaan bukan tengok masalah. Itu penting sebenarnya. Sebab saya tengok dengan apa yang terjadi sebelum-sebelum ni, tengok masalah-masalah yang dikongsikan dekat sosial media. Kadang-kadang kita mak ayah ni kena main peranan penting. Mahligai pura-pura tu ada sedikit pura-pura, bukan pura-pura yang teruk sangat. Pura-pura untuk tunjuk yang kita sebenarnya okey depan anak. Itu penting. Rupanya Isai dan pasangannya Aimi sebenarnya adalah high school sweetheart rupanya. Tapi masa sekolah kita tak bercinta. Sekarang baru bercinta. Okey, tak apa. Tapi menarik apa yang Isai katakan tadi. Di hadapan pasangan tidak berpura-pura. Kena ada kejujuran dan ketulusan di situ. Tetapi di hadapan anak-anak perlu kadang-kadang berpura-pura untuk pembesaran mereka dan sebagainya. Tetapi kan Cik Fazli, kalau boleh kongsikan juga. Kita bercakap tentang mahligai pura-pura ni sebab berkait rapat juga dengan keadaan sekarang ni. Dalam situasi di mana dengan advance teknologi yang kita ada sekarang ni, semua orang berkongsi di social media dan sebagainya. Jadi mungkin terjadi situasi di mana di social media bukan main lagi mesra, bukan main lagi menonjolkan dan menunjukkan kemesraan dan juga kasih sayang antara satu sama lain. Tetapi mungkin terjadi di sebalik tirai, di dalam rumah, mereka tidaklah begitu bahagia sebenarnya. Tetapi ini adalah samaran yang perlu dilakukan untuk memastikan hubungan mereka itu di mata masyarakat okey-okey je, Cik Fazli. Jadi mungkin Cik Fazli boleh kongsikan dari sudut pandangan ini. Kita tengok pada tujuan dia melakukannya lah. Kalau tujuannya itu ada kalanya baik untuk mengelakkan fitnah, pembawangan kan, pembawangan berlaku, maka elakkan sajalah buka peluang untuk orang mengata itu dan mengata ini. Sebab kalau kita membuka peluang untuk orang mengeji, membuka peluang itu juga satu dosa.
Begitu. Jadi kita kena tengok balik pada tujuan. Tapi kalau sekadar nak tunjuk-tunjuk hebat, nak dengkikan orang, jealouskan orang, itu mungkin tidak baik untuk sebab menunjuk-nunjuk dan juga berpura-pura dari segi itu, itu adalah sifat yang tak baiklah. Tetapi secara umumnya kita kena bezakan di antara berpura-pura dengan menjadi profesional ataupun try to be the best. Macam Misha sebut tadi kan. Kadang-kadang kita tutup apa yang betul bukan sebab kita nak berpura-pura tapi untuk kebaikan dia, bukan untuk kebaikan saya. Hipokrit adalah buat benda tak betul untuk kebaikan orang itu. Kan? Tapi kalau kita tak tunjukkan benda yang betul untuk orang tersebut, maka itu kita try to be the best lah. Maksudnya try to buat yang terbaik untuk orang tersebut kan. Sebab kalau ikutkan perasaan ini, contohnya kalau kita seorang polis kan, hari tu rasa nak marah orang, takkanlah kita nak keluarkan pistol kan. Jadi kita kena tahan kemarahan, kena jadi yang terbaik, insyaAllah. Okey, baik. Dan soalan ni saya tujukan pada Kak Syaura lah. Kak Syaura, kalau kita lihat penerangan yang Cik Fazli beri tadi, kita tak nak menjadi seorang hipokrit. Dan Isay tadi telah berkata kita boleh berpura-pura ikut konteks. Kalau di depan anak-anak ialah kita tak nak memberikan mereka kesan psikologi ataupun sebagainya. Tetapi bagaimana pula bagi mereka yang tujuan katalah diorang kahwin sebab okey saya dah umur 28 tahun, saya dah umur 29 tahun, saya nak kahwin. Kedua, ada orang people pleaser. Saya nak menunjukkan yang saya happy ni sebab nak sejukkan hati orang di luar sana. Mungkin mak saya tengah tengok tak naklah bagi dia rasa runsing dan sebagainya. Jadi dalam situasi-situasi begini, bagaimana Kak Syaura sebagai seorang yang sudah pun berpengalaman mungkin boleh memberikan komen? Mungkin ada. Mungkin perempuan ni kalau dia dah lambat sangat kahwin, kadang-kadang saya ada pengalaman. Bukan saya lah. Memang kawan-kawan dah kahwin, dia nak kahwin juga. End up dia rasa menyesal atas tindakan dia apabila kahwin tidak berpanjangan. Jadi biasanya itu memang berlaku mana-mana pun saya rasa. Kahwin disebabkan kawan-kawan dah kahwin, jealous tengok kawan dia bahagia dan dia tak ada kawan dah keliling kan. Jadi tindakan tu mana saya rasa bila kali kedua diberi peluang, maknanya perlu berhati-hatilah. Sebab kita tak tahu nasib kita. Kadang-kadang kita kahwin bercinta bagai nak erat pun kita bercerai juga. Nasib seorang berbeza. Jadi apabila diberi peluang kedua, kita perbaiki daripada kesilapan pertama supaya peluang kedua ni tidak terjadi perkara yang sama. Okay. Dan betul apa yang Kak Syaura katakan tadi. Dan ini pula soalan kepada Isay. Kalau tadi Isay ada berkata kan, Sugi, kalau di hadapan anak-anak mungkin akan berpura-pura sedikit. Kalau ada masalah tolak tepi dahulu. Tetapi sebaik saja masuk ke dalam bilik tidur bersama isteri, tutup sahaja pintu, baru menceritakan semuanya. Dan saya kira ini sebenarnya adalah kunci utama kepada sesebuah perhubungan, apatah lagi sebuah perhubungan rumah tangga yang mana perlu ada kejujuran dan komunikasi, Isay. Sekiranya ada komunikasi antara kita dengan pasangan kita, mungkin isu berkaitan dengan mahligai pura-pura ini pun tidak akan wujud. Betul ataupun tak? Setuju tak? Betul. Saya setuju sangatlah. Tambah-tambah macam saya berkahwin dengan isteri saya sekarang ni, ibu tunggal yang ada 3 orang anak. Sekiranya saya tunjuk sesuatu yang negatif depan anak-anak ni, sangat memberi satu perspektif buruk terhadap ayah tiri dan juga ibu tiri. Kita kena jaga itu juga. Sebab kita kena ingat, mereka ada nenek. Mereka ada pakcik-makcik dan hubungan dengan nenek dengan pakcik-makcik mereka baik. Sekiranya saya bertindak kata saya balik dengan stres, anak-anak datang mengadu, "Daddy, tadi kakak main rollerblade tak ada orang pegang." Katakanlah saya tengah stres, saya tak nak layan cerita dia. Cakap dia stres kan. Dan benda ni sekiranya dia bercakap dekat nenek dia, bercakap dekat makcik dia, itu memberi satu perspektif yang buruk juga pada kita. Dan kita sendiri kena jaga 2 benda. Emosi dan juga komunikasi. Maksudnya hati dan juga mulut. Tu benda ni penting. Benda ni sangat-sangat penting. Kita kawal emosi, kawal percakapan kita. Dan soal mahligai pura-pura ni sebenarnya pendapat Isay, pendapat peribadi. Kalau kita berpura-pura untuk kebahagiaan tu pura-pura, sebenarnya anda kena jumpa dengan orang pakar. Pergi kepada pakar-pakar motivasi ataupun kalau dekat mahkamah pun ada motivator yang boleh bagi kita pendapat apa semua, rujuk, bincang. Sampai bila kita nak hidup dalam kepura-puraan ni? Saya tak rasa macam pura-pura ni boleh kekal sampai 10 tahun. Kalau pura-pura sampai 10 tahun, maksudnya dia bahagia dengan pura-pura tu. Maksudnya dia tak pura-pura. Maksudnya benda tu penting juga. Penting juga ada orang ketiga atau orang keempat ni sebenarnya. Mak ayah ke, mak mertua ataupun nak lagi senang pergi kepada pakar terus. Pergi ke mahkamah, jumpa dengan apa kita patut buat. Cik Fazli ada ni?
Ni Cik Fazli ada. Cik Fazli. Betul. Tapi itulah kan Kak Syora, selalunya kita tengok Isel ni dia selalu buat lawak kan. Hari ni dia pula dah macam ahli motivasi. Jaga-jaga Cik Fazli. Tapi baguslah Isel ada switch ya bila boleh kawal emosi dan perasaan, dan tujuan utamanya untuk anak-anak kan Isel. Dan saya suka bila Isel cakap bilik tu adalah zon tidak berpura-pura. Okey, mungkin ini boleh Bilik tu dipraktikkan. mengaruh. Kadang-kadang bila kita share dalam bilik dengan isteri kita, kita macam tinggi-tinggi suara. Anak dekat bawah dia dengar, ataupun anak pergi pintu dengar, anak tanya, Daddy gaduh dengan mama ke? Mana ada gaduh, Daddy borak-borak je dengan mama. Benda tu pun dia dah trigger kan. Apatah lagi kalau betul-betul tak jaga emosi. Kalau betul-betul kita kena ada pura-pura sikit untuk benda-benda macam ni, terutama dengan anak-anak. Dan mungkin apa yang dikongsikan oleh Isel ni, mungkin ramai ibu bapa di luar sana yang boleh relate. Sebab kalau di hadapan anak-anak itu perlu ada rasa pura-pura supaya anak-anak tu tak orang kata terkesan dengan apa yang sedang berlaku antara kedua orang tuanya. Okey, baik Yana dan tetamu kita dah pun dengarkan pelbagai pandangan daripada mereka. Sekarang ni kita nak dengarkan pandangan daripada mereka di luar sana berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jom. Pada pendapat saya, kenapa wujudnya mahligai pura-pura dalam perkahwinan? Yang pertama, mungkin mereka merasakan usia mereka semakin meningkat. Jadi mereka nak kahwin sebab mereka nak tutup pandangan negatif dari masyarakat sekeliling. Yang kedua, mungkin sebab desakan keluarga. Ada orang tua ataupun keluarga yang seolah-olah mendesak mereka untuk berkahwin. Dan kenapa perkahwinan itu masih kekal walaupun tidak bahagia? Yang pertama, mungkin sebab untuk menjaga anak-anak, untuk menjaga masa depan anak-anak. Dan yang kedua, mungkin untuk menjaga perasaan ataupun hati ibu bapa mereka. Dan yang ketiga, mungkin untuk tidak mahu lukakan perasaan pasangan mereka walaupun mereka terpaksa bertahan dalam keadaan pura-pura. Pada pandangan saya, kenapa pasangan itu sanggup bertahan walaupun perkahwinan itu tidak bahagia adalah kerana faktor anak. Ini kerana apabila mak dan ayah berpisah, ianya akan memberi kesan yang sangat mendalam kepada anak-anak tersebut. Jadi untuk mengelakkan anak-anak mereka terkena tekanan di usia yang muda, mereka sanggup bertahan dalam perkahwinan itu. Ini juga boleh terjadi apabila seorang isteri itu tidak mempunyai pekerjaan. Jadi bila dia berpisah dengan pasangan dia akan hilang tempat untuk bergantung. Okey, itu dia tadi pelbagai pandangan oleh responden kita berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Dan saya juga tertarik dengan apa yang dikongsikan oleh kedua-dua responden kita yang mengatakan ada pelbagai sebab kenapa ada dalam kalangan pasangan yang terpaksa berpura-pura demi menyelamatkan rumah tangga mereka. Tetapi Encik Fazli, kalau kita bercakap dalam konteks kebahagiaan dan keharmonian sesebuah rumah tangga ni kan, wajar ataupun tidak untuk kita terus berpura-pura ini mungkin sehingga sampai ke akhir hayat kita. Kadang-kadang ada yang duduk serumah tetapi tidak lagi sebilik. Jadi adakah perkara ini sebenarnya sesuatu yang tidak sihat tetapi harus diteruskan? Menarik. Tadi saya nak petik ada orang dia berpura-pura sebab apa? Sebab dia bergantung kepada pasangan lah. Ini memang ada satu teori dalam hubungan dipanggil interdependence teori, mengatakan bahawa perkahwinan ini umpama cost dan benefit. Kadang-kadang kita timbang kalau aku bercerai, apa benefit, apa cost yang terpaksa ditanggung. Itulah. Itu satu teori lah. Which is saya rasa common sense. Dan bila sebut tentang stay kerana anak-anak, ini memang ada satu kajian dibuat di United Kingdom terhadap 2,000 pasangan. Dia kata 40 tu dipanggil unhappy marriage, pasangan yang tak happy dalam perkahwinan tapi tetap stay. 47% mengatakan bahawa mereka stay sebab anak-anak. Dan persoalan yang ditanyakan tadi, apa berlaku kalau kita stay je kan sampai hujung hayat? Adakah ia baik tak baik? Dia ada kesan tak baik, ada kesan baik. Kesan tak baiknya adalah pada self-esteem, kepada motivasi, kepada diri seseorang tersebutlah. Ini kajian oleh seorang Profesor Alan Booth yang dia buat kajian ni selama 12 tahun terhadap 1,150 orang di US. Didapati unhappy married individual, iaitu orang yang berkahwin tapi tak happy, didapati mereka juga akan hilang life satisfaction, self-esteem dan kesihatan kerana bertahan lah, kerana unhappy marriage tersebut. Tapi ada satu berita gembira. Ada juga kajian menunjukkan bahawa kalau walaupun perkahwinan tetap happy, dia bertahan juga. Ini dibuat oleh Marriage Foundation di US. Dia buat 10,000 pasangan
data ni dah ambil daripada 10,000 ibu bapa yang didapati 70% daripada mereka tak happy ketika mendapat anak pertama. Wow. Tetapi 10 tahun kemudian dia tak happy terhadap perhubungan. 10 tahun kemudian mereka survey semula didapati 68% daripada pasangan tersebut kembali rasa happy dan Harry Benson iaitu daripada yang buat research ini dia kata staying in an unhappy marriage could be the kata memang selepas you berjaya melalui 10 tahun tersebut you akan merasakan itu antara kejayaan besar lah menghadapi cabaran dalam perkahwinan. Wow, menarik. Betul. Adakah itu juga boleh kita klasifikasikan sebagai pengorbanan, Encik Fazli? Pengorbanan dalam perkahwinan? Ya, that's why kadang-kadang orang kata apa ni, apabila kita berkorban, kadang-kadang pengorbanan itu menambahkan keindahan dan kebahagiaan. Kebetulan pagi tadi saya baca hadis kepada anak-anak selepas sembahyang subuh dan saya buat preparation, saya teringat ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut inna idhamal jazai ma'a idhamil balai. Sesungguhnya keagungan ganjaran terdapat pada kedahsyatan ujian tersebut. Semakin dahsyat ujian, semakin dapat dia punya ganjarannya insya-Allah. InsyaAllah. Okey, Okey, dan seterusnya kepada Kak Syahora kan, kalau Kak Syahora boleh kongsikan juga sepanjang tempoh perkahwinan Kak Syahora ni kan. Kalau kita kata tentang perkahwinan ni, pastinya ada badai yang akan melanda. Pastinya ada yang kita suka, ada yang kita marah, ada yang kita sedih dan geram sebagainya. Tetapi bagaimana sebenarnya kita nak melahirkan rasa jujur itu walaupun kadang-kadang ada perkara yang pasangan kita lakukan tidak kita suka. Ya. Okey, kalau Kak Syora sendiri, selalunya Kak Syora akan menunjukkan ketidakpuasan hati itu secara direct. Kalau mungkin Aina kenal Kak Syora, memang korang tahu Kak Syora macam mana kan? Straightforward je. Memang sangat loud. Berterus terang lebih baik daripada menyimpan. Dan akhirnya apabila kita bergaduh dalam masa sekejap tu, kita akan terus dapat conclusion dan kita cuba perbaiki diri. Maknanya akhirnya sebab apa? Macam Kak Syah pernah cakap dulu dekat Wanita Hari Ini, akhirnya kita akan tidur bersama juga. Kita akan duduk satu katil juga. Kalau kita tak habiskan sebelum kita tidur di atas katil, pada malam harinya benda tu tak sihat. Jadi kita habiskan segalanya sebelum waktu tidur. Okey. Baik, dan seperti yang Kak Syahra katakan, Ise, sikap jujur ni memang penting. Betul. Mana-mana orang kata perhubungan, terutamanya rumah tangga kan. Jadi Ise, komen-komen daripada Facebook kami berkata ada yang berkata sikap jujur adalah penting. Ada juga yang berkata diam diri itu adalah lebih bagus daripada berkata kerana ia boleh melukakan hati pasangan. Tapi dalam situasi macam ni, pendekatan Ise, kami tahu Ise dan isteri dalam bilik seperti penerbit kata bilik pengakuan lah, meluahkan perasaan dan sebagainya. Tapi tips lah daripada Ise sendiri, macam mana bagi mereka yang selama ni berpura-pura tapi dah penat dah berpura-pura dengan pasangan? Okey, pertama sekali kalau ada masalah dalam perhubungan kan, ini konteks suami isteri lah. Kena berbalik pada basic, iaitu konsep air dan juga api. Sekiranya salah seorang nampak macam terlampau panas, terlampau nak marah ataupun terlampau nampak apinya, tolong jadi air sekejap, tolong jadi air. Sebab kita takut benda tu berpanjangan dan efek benda-benda lain juga. Maksudnya salah seorang dia tak semestinya mengalah, tapi dia ada skill cool down untuk menenangkan sebelah pihak. Dia bila dua-dua pompang itu bahaya. Bahaya memang sangat-sangat bahaya. Sebab bila kena ingat macam ni, kalau dua batu kalau bergeser bertembung dia akan keluar api tu bahaya. Dan bila katakanlah kalau seorang ni ada sifat untuk mengalah, untuk menenang, itu lagi bagus sebenarnya. Dan ini bukan pura-pura, ini kena tenang, bukan pura-pura. Ini diplomasi. Bukan pura-pura. Maksudnya kena ada sikap yang sebegitu. Dan apa-apa pun setiap apa yang berlaku dalam perhubungan, contohnya berlakunya perceraian mesti ada sebab kan. So kita tak nak sebab-sebab yang tak sepatutnya berlakunya perceraian. Selagi boleh bincang, selagi boleh pertimbangkan apa masalah tu, rujuklah pada orang yang betul, jagalah hubungan tu sebaik mungkin, insya-Allah. Kalau rasa macam aku pura-pura ni, baikilah, ubah. Ubah macam mana untuk jadi tak pura-pura tu,
banyak ada. Macam-macam cara ada. Pakar, isteri, gitu. Saya confirm tak nak tukar profession tak? Saya suka analogi batu. Betul, tu, analogi batu Dan tu. kalau boleh saya tambah soalan ni saya tujukan kepada Kak Syaura. Dalam perhubungan, boleh ataupun tidak kita berpura-pura, diterima ataupun tidak berpura-pura dengan pasangan untuk menjaga hati mereka? Kalau benda tu tidak memudaratkan, kita berpura-pura lah. Tapi kalau kadang-kadang kita pun nak jaga aib dia kan depan kita. Tapi kalau rasa benda tu akan merosakkan hubungan, baik berterus terang daripada simpan. Sebab perempuan ni kalau simpan macam-macam tekanan dia dapat. Sebab dalam otak dia sangat penuh. Bila dah tak keluarkan satu daripada, kan kita full lah otak kita. Kalau kita tak keluarkan satu daripada masalah itu, kita akan tak sihat. Betul. Kita akan stres. Dia macam gunung berapi jugalah. Pendam, punya pendam, tahu-tahu meletus. Meletus. Okey, sebagai konklusi untuk topik kita pada hari ini, mahligai pura-pura, Encik Fazli, mungkin boleh berikan sedikit tips kepada pasangan di luar sana tentang bagaimana sebenarnya mahligai pura-pura ini mungkin akan memberikan kesan yang tidak baik bukan sahaja kepada kita dan pasangan kita, tetapi kepada mereka yang berada dalam rumah tangga tersebut. Sudah tentu kita tak nak yang pura-pura, kita nak yang ori lah, yang sebenar. Kita tak nak yang palsu, kita nak yang tulen, yang ori. Jadi saya nak bagi tip ori lah, O-R-I. Yang pertama, organize dan organize masalah. So apa-apa yang berlaku kita kena organize, kena uruskan. Jangan lari daripada masalah, kena selesaikan masalah. Yang kedua ialah refresh dan rejuvenate. Sentiasa refreshkan perkahwinan kita. Perkahwinan ni dia dinamik, dia akan berubah. Jadi kita kena refresh bagi indahkan perkahwinan. Yang ketiga I adalah improve diri. Improve diri maksudnya seperti yang disebut tadi, kita kena cari perbaiki diri. Dan ingat lagi tak kajian di UK tentang ada 2,000 orang tadi, dia juga tanya apakah kunci kepada kegembiraan dalam perkahwinan. 77% menjawab kunci kepada happy marriage is mutual trust and mutual trust. Maksudnya kena saling percaya antara satu sama lain. Tepatlah macam Kak Syaura sebut tadi, kena ada transparent, kena jujur kan. Dan itu 77%. 40% bersetuju bahawa kunci kepada kegembiraan dalam perkahwinan antaranya adalah dipanggil healthy sex life 40% dan juga selfless gesture, iaitu bersedia untuk bantu pasangan kita dan pengorbanan dalam perkahwinan tersebut. Jadi insya-Allah apa-apa yang berlaku, walaupun mungkin sebelum ni ada pura-pura sikit, kita cari jalan untuk mengorikan perkahwinan insya-Allah. Jadi perlu organize, refresh dan improve diri kita. Betul. Rumusan yang cukup baik daripada Encik Fazli dan kita dah pun sampai di hujung perbincangan kita. Jadi nak ucapkan terima kasih kepada ketiga tetamu kita, Encik Fazli, Kak Syaura dan juga Ise. Tips-tips anda kami berdua yang belum berkahwin sudah pun ambil. Baik, terima kasih dan jaga diri. Salam untuk pasangan masing-masing. Stay safe. Bye. Okay, saya suka apa yang Suri cakap tadi. Kita dengar walaupun kita belum berkahwin, tetapi apa yang boleh kita jadikan tauladan untuk kegunaan masa hadapan, kita ambil. Ori, kita bersikap jujur dan macam Isi katalah, kita cool down. Jangan jadi batu. Dua-dua bergeser, boom, meletup. Kebabum.